Tengah dia memasak tu, dengan tiba-tiba bulu tengkuknya ni meremang-remang. Entah kenapa tiba-tiba meremang, auto remang dia ni. Dia dapat rasa macam ada orang yang betul-betul berdiri dekat belakang dia ni dengan tiba-tiba ni. Masa ni, terus dia tutup je api dapur tu, pelepuk. Tak sempat siap masak pun. Terus dia masuk ke bilik dia. Kunci bilik, terus baring atas katil. Berselubung. Sebenarnya, memang dia dah takut sangat dah masa tu. Dia dah tak fikir dah. Dia cuma fokus masuk dalam bilik, selubung. Menggigil-gigil dia takut. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Khabar makcik-makcik, pakcik-pakcik, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik semua. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Pertama sekali, aku nak minta maaf sebab lewat sikit upload video kali ni. Kebelakangan ni memang aku ada sikit busy sikit dengan urusan dunia yang menjadikan aku ni kadang-kadang terkejar-kejar sikit nak buat cerita-cerita baru ni. So, aku minta maaf sekali lagi dekat korang yang menunggu cerita daripada channel Anas Rahmat ni. Aku minta maaf banyak-banyak. Alright. Malam ni aku nak cerita pasal satu kes santau ni yang berlaku dekat seorang awet ni yang hanya nak dikenali sebagai Syira. Syira ni dia hantar cerita melalui email. Aku baca sikit email dia ni. Kejap. Assalamualaikum Abang Anas. Nama saya Syira. Bukan nama sebenar. Asal daripada Kelang, Selangor. Saya nak kongsi pengalaman saya ni disantau oleh mak mertua saya sendiri. Saya harap Abang Anas dapat kongsikan cerita saya ni. Boleh jadi pengajaran buat semua pendengar malam mistik. Disantau mak mentua dia sendiri, guys. Sedih pula aku dengar. Alright. Okay, terima kasih Syira sebab kongsi pengalaman awak ni dekat segmen Malam Mistik. Alright. Sebelum aku nak kongsikan cerita Syira malam ni, buat korang yang masih belum subscribe channel Anas Rahmat ni, bantu aku dulu guys. Subscribe channel Anas Rahmat ni, tekanlah button merah tu. Ni sebab aku ni road to 10k subscriber ni guys. Buat yang dah subscribe pun channel aku ni, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan dekat korang. Kalau korang masih lagi rasa macam murah hati sangat tu, sebab nak bantu aku lagi tu, korang boleh je join membership aku ni yang hanya kosnya RM5 sahaja sebulan demi pembangunan channel Anas Rahmat ni. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan buat yang dah join membership aku ni. Yang dah upgrade pun daripada geng mistik kepada geng The Mystic. Terima kasih banyak-banyak guys. Alright. Aku pun tak nak bebel panjang-panjang malam ni sebab aku rasa cerita ni panjang untuk aku ceritakan kat korang ni. So, apa tunggu lagi? Jom layan cerita Syira ni guys. Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Pada tanggal Oktober 2016 yang lalu, Syira ni diijab kabulkan dengan seorang lelaki yang dicintai dan disayangi. Dia bernama Fauzi. Diorang ni diijab kabulkan selepas 2 bulan sahaja perkenalan diorang ni. Tak ada majlis persandingan pun yang dibuat pada majlis perkahwinan diorang ni. Hanyalah majlis tahlil ringkas yang dibuat dekat pejabat agama Islam. Diorang nikah kat sana je. Segalanya bermula 3 bulan sebelum tarikh perkahwinan diorang ni. Syira ni masa tu, dia baru je masuk kerja dekat sebuah kilang ni. Dan Fauzi pula manager dekat kilang tu. Fauzi jugalah di antara orang yang bertanggungjawab temu duga si Syira pada masa tu. Dan secara tak langsungnya, si Fauzi jugalah orang yang bertanggungjawab menerima Syira bekerja dekat kilang tu. Entah macam mana nak dijadikan cerita, diorang berdua ni jatuh hati antara satu sama lain.
Masa ni Fauzi telah pun bertunang dengan satu perempuan pilihan dengan mak dia ni. Yang kebetulannya tunang si Fauzi ni adalah sepupu dia sendiri. Sebulan selepas perkenalan Syira dengan si Fauzi ni pun terus melamar si Syira ni. Sebenarnya sepanjang perkenalan Syira dengan Fauzi ni, Syira ni memang tak tahu pun yang sebenarnya si Fauzi ni dah bertunang. Si Syira pula masa tu, bila si Fauzi ni ajak je dia kahwin, tanpa fikir panjang, dia just setuju je nak kahwin dengan si Fauzi ni. Si Fauzi ni merancang, dia ajak Syira ni nikah je dulu. Nanti bab-bab sanding ni kemudian. Mula-mula tu Syira ni dia rasa agak pelik jugalah kan. Kenapa semuanya macam terburu-buru je. Tapi bila si Fauzi ni just pujuk hati si Syira ni, lepas tu dia katalah yang dia ni dah memang tak sabar sangat nak kahwin dengan si Syira ni. So si Syira ni pun membuat-buat lah rasa seronoknya. Dan dia pun just setuju je bila nak kahwin dengan si Fauzi ni dengan cara nikah yang simple-simple macam tu. Lagipun si Syira ni, dia ni anak yatim. Dia memang tak ada keluarga pun sejak daripada kecil lagi. Sejak daripada kecil pun dia memang dah dibesarkan dekat rumah anak-anak yatim. So bila si Fauzi ni ajak si Syira ni kahwin dengan cara yang bersederhana je tu, Syira pun tak menolak pun. Dia pun tak kisah. Dan dia pun bukanlah jenis yang demand sangat. Seminggu sebelum daripada tarikh perkahwinan diorang ni, tiba-tiba masa Syira ni baru balik daripada kerja tu, datang seorang perempuan lebih kurang dalam lingkungan umur sebaya dengan Syira ni. Cantik orangnya. Datang dengan seorang makcik ni yang kenalkan diri dia sebagai ibu kepada Fauzi ni. Dengan tunang kepada Fauzi. Syira ni memang terkejut masa tu. Sebab dia memang tak tahu pun yang Fauzi ni selama ni dah bertunang. Dan dalam masa yang sama, si Syira ni pun memang terkejut jugalah. Rupa-rupanya kedatangan kedua-dua orang ni rupa-rupanya bukanlah setakat nak berkenalan dengan Syira je. Tapi diorang ni datang sebab nak bagi warning dekat si Syira ni. Kalau Syira ni dia nak kahwin juga dengan Fauzi, Syira ni akan mendapat susah. Kalau berani, cubalah. Warning ibu Fauzi ni pada si Syira masa tu, dengan suara dia yang macam angkuh-angkuh sikit, macam kerek-kerek macam tu. So si Syira ni dia dah mula faham dah kenapa si Fauzi ni dia just nak ajak Syira ni nikah je, tak nak ajak bersanding pun. Sebab rupa-rupanya dia ni, si Fauzi ni, dia tak dapat restu pun perkahwinan ni daripada keluarga dia. Hari tu Syira ni memang betul-betul marah dengan si Fauzi ni. Satu hari tu memang Syira ni nak bergaduh aja dengan si Fauzi ni. Kalau ikutkan hati Syira ni, dia memang tak nak pun kahwin dengan si Fauzi ni. Si Fauzi ni pula, dia just pujuk je hati si Syira masa tu. Akhirnya si Fauzi ni tanya dengan si Syira ni sama ada Syira ni betul-betul sayang kat Fauzi ni ke ataupun tidak. Fauzi juga bagi tahu kat Syira yang dia memang tak suka pun dengan tunang dia tu. Dia tunang dengan perempuan tu pun bukan sebab dia suka, sebab pilihan daripada ibu dia. Fauzi bagi tahu lagi yang dia ni sanggup tinggalkan keluarga dia demi si Syira ni. Syira tu yang masa mulanya tu rasa ragu-ragu dengan si Fauzi ni, akhirnya lembut juga hati dia. Akhirnya si Syira ni dengan si Fauzi ni diijab kabulkan seminggu selepas tu. Awal perkahwinan semuanya nampak elok-elok je, nampak biasa, nampak tenang-tenang je. Diorang berdua ni tinggal dekat sebuah rumah teres setingkat yang tak jauh pun daripada tempat kerja diorang. Syira ni memang betul-betul bahagia masa tu. Mana tak bahagia kan? Sepanjang hidup dia, dia sentiasa kesorangan, lonely. Dari kecil lagi, dia memang tak pernah rasa kasih sayang daripada seorang ayah ataupun seorang ibu. Tapi bila dia dah kahwin ni, sekurang-kurangnya dia ada suami yang sentiasa berada dekat sisi dia. Tapi malangnya, perkahwinan dia berdua ni, perkahwinan dia dengan si Fauzi ni, langsung tak direstui keluarga belah Fauzi ni. Lebih-lebih lagi, mak mentua dia yang awal-awal lagi dah warning dengan dia sebelum dia kahwin lagi. Tapi bagi si Syira ni,
Selagi Fauzi berada di sisi dia dan sayang kat dia, perkara-perkara lain dah tak penting lagi dah buat si Syira ni. Yang penting Fauzi je mesti sayang dekat dia. Itu pun dah cukup bagi dia. Nak dijadikan cerita, sebulan lepas diorang berdua ni kahwin, dia mula rasa ada yang tak kena dengan dia. Mula-mula tu dia rasa dia cepat sangat sakit kepala. Sakit kepala tu datang bila dia bangun daripada tidur. Sakit kepala tu umpama macam migraine, tapi hilang selepas mandi. Sakit kepala tu berlarutan, berhari-hari. Tapi bila dia pergi klinik, doktor cakap mungkin dia just penat je, ataupun masalah cuaca yang panas sangat, ataupun cuaca tak menentu. Doktor pun just bagi Panadol je untuk dia makan. Bila malam pula, dia kerap mimpi benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang tu dia mimpi ada seekor ular hitam yang besar datang nak belit badan dia. Kadang-kadang tu dia mimpi ada kucing hitam, lepas tu datang nak cakar dia, lepas tu nak gigit dia pula. Senang cakap, memang macam-macam mimpi pelik lah yang dia mimpi. Bila dia cakap dengan suami dia ni dia cakap tu mainan tidur je, jangan terbawa-bawa. Yang lagi pelik pula, bila dia bangun je daripada tidur, badan dia akan mula rasa sakit-sakit. Lepas tu dia sakit kepala. Sakit kepalanya tu rasa macam nak pecah dah, dia kata. Hingga menjelang ke Zohor, barulah sakit kepala tu mula hilang perlahan-lahan. Ada waktu tu, bila dia bangun je daripada tidur, badan dia mula bengkak. Lepas tu ada lebam-lebam, seolah-olah macam dia kena cubit dengan sesuatu. Si Syira ni makin hari makin dia rasa pelik dengan diri dia. Panadol tu dah berpapan dah dia telan, tapi sakit kepala tu tak hilang juga. Ada satu hari tu si Fauzi ni kena kerja outstation 5 hari. Aku lupa nak bagi tahu korang. Lepas je Fauzi ni menikah dengan si Syira ni terus berhenti kerja. Dia dah jadi housewife penuh masa dah. Dia lepak kat rumah aje. Sambung balik ceritanya. Satu hari tu si Fauzi ni kena kerja outstation. 5 hari dia kena keluar outstation. Hari pertama dia kena kerja outstation tu, tiba-tiba pagi tu mak mentua si Syira ni datang ke rumah dia. Tak pernah hidup mak mentua dia ni datang ke rumah. Inilah kali pertama, inilah first time mak mentua dia tu jejak kaki ke rumah Syira ni. Si Syira ni kan menantu. Of course lah dia akan layan baik-baik mak mentua dia ni. Walaupun dia tahu mak mentua dia ni memang tak suka dekat dia. Dia layan baik je. Syira ni pun tanyalah dengan mak mentua dia, kenapa dia datang ke rumah si Syira ni. Mak mentua dia pun jawab, saja je nak datang rumah. Kebetulan memang lalu kat kawasan rumah si Syira ni. Lagipun mak mentua dia ni buatkan kek untuk si Syira ni. Kek homemade, buat sendiri daripada rumah. Sebenarnya guys, si Syira ni memang terasa pelik sangat. Entah kenapa tiba-tiba mak mentua dia ni layan dia baik sangat. Seolah-olah macam ada yang tak kena, macam ada udang di sebelah batu. Tapi Syira ni masa tu just fikir yang baik-baik je. Mungkin mak mentua dia ni dah mula nak menerima dia ni sebagai menantu. Mungkin juga mak mentua dia ni dah sedar yang anak dia tu memang dah ditakdirkan untuk menikahi si Syira ni, bukan tunang dia tu yang lama tu. Si Syira pun dalam masa yang sama, dia pun terasa seronok juga bila mak mentua dia tu datang ke rumah dia, layan dia dengan baik, siap bagi kek homemade lagi. Yelah kan, lagipun sepanjang hidup si Syira ni, dia tak pernah pun merasa kasih sayang daripada seorang mak. Bila ada mak mentua ni, sekurang-kurangnya dapat jugalah dia merasa kasih sayang seorang mak, walaupun hanyalah sebagai menantu dengan mentua je. So bila mak mentua dia datang ke rumah ni dan layan si Syira ni baik sangat, si Syira ni pun mula dah rasa seronok dah. Lagi pula dia datang siap bawa tangan kan. Memanglah si Syira ni rasa bersyukur sangat. Tak sampai sejam dia melepak ke rumah Syira tu, mak mentua dia pun minta diri nak balik ke rumah. Mak mentua dia cakap yang dia ada hal nak diuruskan dekat rumah dia. So si Syira ni pun cakap lah kan, tunggulah sekejap, kalau boleh makanlah tengah hari kat rumah sama-sama. Syira nak mula masak ni. So cepat-cepatlah mak mentua si Syira ni jawab balik, tak payah susah-susah sangat, mak nak kena balik ni sebab mak ada kerja lain kat rumah. Nanti-nantilah kita makan sama-sama kat rumah.
So si Syirah ni bila mak mentua dia dah cakap macam tu, dia layankan aje lah. Nak cakap macam mana kan, mak mentua dia nak balik cepat. Lepas je mak mentua dia ni balik, cepat-cepatlah Syirah ni call suami dia. Dia bagi tahulah kan dekat suami dia yang maknya ni datang ke rumah. Tapi si Fauzi ni pun, dia pun ada rasa pelik juga bila si Syirah ni bagi tahu yang maknya tu datang ke rumah. Memang pelik punyanya. Sebab dia pun tahu yang maknya ni benci sangat dengan isteri dia tu. Dah kenapa pula dengan tiba-tiba dia boleh jadi baik sangat dengan isteri si Fauzi ni? Kalau betul maknya tu dah berubah dan jadi suka dengan isteri dia, memang sesuatu yang seronok lah buat dia dorang laki bini ni. Malam tu, masa si Syirah ni nak tidur dalam bilik dia seorang-seorang, Syirah ni dia terasa susah betul mata dia nak lelap. Dia rasa tu rumah dia masa tu panas sangat, bahang betul. Berpeluh-peluh satu badan si Syirah masa ni. Dekat bilik tidur Syirah ni, dia ada pasang aircon. Tapi tetap jugalah terasa panas. Walaupun suhu aircon tu dia dah set sampai ke 17 darjah dah, tapi tetap juga dia rasa bahang panasnya malam tu. Golek atas katil. Syirah tengok jam dekat dinding, dah pukul 1 pagi dah. Tapi mata si Syirah ni tetap tak boleh nak lelap juga. Tiba-tiba dia terdengar seolah-olah ada orang yang tengah gerakkan perabot dekat ruang tamu rumah dia. Hati dia dah mula gelisah dah. Jantung dia pun dah mula berdebar-debar dah. Siapa pula yang masuk rumah aku ni? Penyamun ke? Fikir si Syirah ni dalam hati dia. Memandangkan dia pun seorang je kat rumah tu, of course lah dia akan rasa takut sangat. So dia pun tak beranilah nak keluar jenguk pun. Dia ni, si Syirah ni, dia just kunci je bilik dia tu. Lepas tu dia terus tidur. Esok paginya, bila dia bangun, tak ada pun dia nampak ada barang-barang yang dialihkan tu. Tak ada barang-barang yang beralih pun. Tak ada juga pun barang-barang rumah dia yang hilang. Pintu rumah pun masih berkunci elok je. Hari kedua suami dia outstation, malam tu Syirah kat dapur tengah sibuk nak siapkan makan malam dia, tengah masak lah. Kalau tak salah Syirah, waktu tu lebih kurang jam 8.30 malam macam tu. Tengah dia memasak sambil dengar berita kat TV3 tu, dengan tiba-tiba channel TV dia tu ada orang yang ubah ke channel lain. Dari dia dengar berita kat TV3, tiba-tiba masuk ke channel entah apa yang dia tak berapa ingat channel apa masa tu dia tukar. Siapa pula yang gatal-gatal tangan ni tukar channel ni? Masa ni Syirah ni dia dah memang berdebar dah. Dia dah mula rasa tak sedap hati dah. Dudap jantung dia. Dia pun pergi balik ke ruang tamu tu. Dia pergi tukar balik channel TV3. Lepas tu dia terus jalan menuju ke dapur balik. Belum sempat pun dia sampai ke dapur, channel TV tadi tu bertukar lagi sekali. Terus dah Nailiu si Syirah ni. Penghujungnya dia tutup terus TV tu. Masa ni memang dia dah fikir bukan lah kalau tak ada ni. Dah macam-macam benda dah dia fikir ni. Tapi dia teruskan aja kerja-kerja masak tu. Tengah dia memasak tu, dengan tiba-tiba bulu tengkuknya ni meremang-remang. Entah kenapa tiba-tiba meremang, auto remang dia ni. Dia dapat rasa macam ada orang yang betul-betul berdiri dekat belakang dia ni dengan tiba-tiba ni. Masa ni terus dia tutup je api dapur tu, pelepuk. Tak sempat siap masak pun. Terus dia masuk ke bilik dia, kunci bilik, terus baring atas katil, berselubung. Sebenarnya memang dia dah takut sangat dah masa tu. Dia dah tak fikir dah. Dia cuma fokus masuk dalam bilik, selubung, menggigil dia takut. Esoknya dia pun call lah suami dia. Dia ceritalah dekat suami dia apa yang berlaku dekat dia. Tapi malangnya suami dia ni langsung tak percaya dengan apa yang berlaku dekat dia ni. Dia tak percaya pun apa yang Syirah ni bagi tahu. Lepas tu si Syirah ni dia bagi tahulah dekat suami dia yang dia ni nak minta izin. Dia nak tumpang tidur dekat rumah kawan baik dia yang nama kawan baik dia ni Suhana. Dia nak tumpang tidur dekat rumah Suhana sepanjang suami dia ni pergi outstation. Sebab dia takut nak tidur kat rumah tu seorang-seorang. So si Fauzi ni bila mendengarkan isteri dia ni dah minta kebenaran, dah minta izin dia nak tumpang tidur dekat rumah kawan dia Suhana tu, suami dia ni pun izinkan.
Lebih kurang 2-3 hari si Syirah ni tidur kat rumah Suhana ni, suami dia ni pun balik daripada outstation. So si Syirah ni pun baliklah ke rumah dia. Dia pun ceritalah kan apa yang berlaku sepanjang suami dia pergi outstation ni. Tapi memang suami dia ni susah nak percaya dengan apa yang si Syirah ni bagi tahu. Suami dia cakap mungkin si Syirah ni berhayal agaknya. Malam tu, yelah kan, suami ni dah dekat seminggu dah pergi outstation. Of course lah si isteri ni nak memanja-manja bila suami dia ni dah balik. Tapi tengah je si Syirah ni, baru je dia nak peluk-peluk suami dia ni, tiba-tiba suaminya tegur si Syirah ni. Awak ni, kenapa bau awak ni busuk sangat ni? Tak tahan lah saya dengan bau awak ni. Cakap si Fauzi ni pada si Syirah ni, tanpa sikit pun dia jaga perasaan hati si Syirah ni. Syirah ni sebenarnya dia rasa pelik juga. Sebab nak kata dia tak mandi, baru je dia lepas mandi, rasanya tak sampai pun setengah jam lagi, siap bershampoo bagai lagi. Tapi kenapa laki dia ni cakap yang badan dia bau busuk, sedangkan dia tak bau apa-apa yang pelik pun kat badan dia. Malam tu sepatutnya dia nak bermanja dengan suami dia, terbantut bila suami dia cakap yang badan dia ni bau busuk. So dia just tidur je lah seperti biasa. Esoknya bila dia bangun daripada tidur nak solat subuh tu, dia tengok suami dia dah tak ada dah dekat sebelah dia dah. Rupa-rupanya suami dia tidur dekat ruang tamu. Si Syirah ni pun rasa pelik jugalah kan, dah kenapa laki dia tidur dekat ruang tamu ni. Dia pun kejutlah suami dia supaya suami dia ni boleh galih tidur ke dalam bilik. Tapi bila suami dia bangun, suami dia cakap dia nak tidur dekat luar je. Dia tak sanggup nak tidur kat dalam bilik dengan si Syirah ni, sebab busuk sangat bau badan si Syirah ni. Syirah ni masa ni Tuhan je yang tahu perasaan dia. Dia tak tahu nak kecil hati ke, nak marah ke bila dengar suami dia cakap macam tu kat dia. So mulai daripada saat tu, bermulalah episod derita hidup si Syirah ni sepanjang perkahwinan dia dengan si Fauzi ni. Lah tak berapa lama lepas tu, Syirah ni mula perasan yang rambut dia ni dah mula gugur dah. Sakit kepala pula hampir setiap hari dia kata dia kena. Tapi menjelang tengah hari je, sakit kepala dia tu mula hilang. Bab malam pula, bila kata nak tidur je, memang dia dengan suami dia ni dah tak tidur sama dah tidur asing dah. Suami dia tidur dekat luar, dia tidur dalam bilik. Lagikan pula kalau nafkah batin ni, memang langsung lah si Syirah ni tak dapat daripada suami dia. Bab kemesraan suami isteri ni pun makin lama dah makin kurang dah. Kalau dulu laki dia selalu bergurau senda dengan dia, kali ni dah tak ada lagi dah. Dia sendiri tak tahu apa puncanya hingga kan suami dia ni langsung tak nak dekat dengan dia dan langsung tak pandang ke dia. Satu hari tu, masa tengah dia memasak, tiba-tiba tekak dia ni terasa kering sangat. Lepas tu gatal. Lepas tu dia pun terbatuk-batuk lah kan. Mula-mula tu batuk tu biasa-biasa je, makin lama makin teruk batuknya. Sekali tu dia terbatuk siap terkeluar darah sekali. Darahnya tu punya pekat macam darah haid bentuknya. Masa ni memang dia dah boleh agak ada sesuatu yang memang tak kena dengan dia. Cuma dia je tak tahu apa sakit yang dia hidap sebenarnya ni. Sebab bukan dia tak pernah pergi klinik pun, dia dah pergi klinik pun, dan dia pun pernah pergi hospital. Tapi cuma pihak klinik dengan doktor ke hospital tak pernah dapat detect apa yang dia sakit. Bila suami dia balik, dia bagi tahulah hal ni dekat suami dia, yang dia ni muntah darah, batuk darah. Tapi sekali lagi suami dia ni memang langsung tak nak percaya apa yang si Syirah ni cakap. Suami dia cakap yang Syirah ni just ada-adakan cerita je sebab nakkan perhatian daripada suami dia. Masa ni Syirah ni memang betul-betul kecil hati dengan si Fauzi ni. Tapi manakan Syirah ni tak ada tempat dia nak bergantung hidup, dia just diamkan dan reda je dengan ketentuan dia ni. Tapi makin lama makin teruk si Syirah ni sakit. Dia mula tak lalu nak makan dah. Rambut pula sentiasa gugur. Kalau muntah dengan batuk darah ni tak usah cakap lah.
Dia pun tak tahu dah berapa kali dah berlaku dalam masa sebulan je ni. Banyak sangat dah berlaku. Dah kerap sangat dia batuk dengan muntah darah ni, sampai tak terkira pun dengan jari. Kalau kata hubungan dia dengan suami dia pula, makin lama makin jauh. Kalau dulu suami dia ni selalu je bergurau senda dengan dia kalau balik kerja tu, tapi gurau senda tu dah tak ada lagi dah. Si Fauzi ni pula jadi kuat marah-marah. Kadang-kadang tu marahnya tu tanpa sebab. Ada sekali tu, hanya disebabkan si Syirah ni lambat buka pintu rumah, si Fauzi ni dia hamun si Syirah ni macam Syirah ni buat hal besar, macam dia buat salah besar sangat, padahal pintu lambat buka je. Kadang-kadang bila si Syirah ni minta Fauzi ni hantarkan dia pergi klinik, si Fauzi ni cakap dia tak ada masa, dia sibuk. Setiap hari si Syirah ni makan hati je. Bila waktu semayang, si Syirah ni selalu je berdoa supaya semua dugaan yang dia hadapi ni semoga ditemukan jalan keluar, insyaAllah. Dalam diam tak diam, hampir 2 bulan dah Syirah ni hadapi sakit misteri ni. 2 bulan jugalah dia pendam segala perasaan yang dia rasa ni. Kalau dulu Syirah ni jadi perempuan yang cantik, montok badan dia tu, ayu je, manis je. Tapi sekarang ni badan dia dah susut dah. Susut sangat. Kadang-kadang dia sendiri pun takut nak tengok muka dia dekat cermin. Fauzi pula hampir setiap hari dia mencemohkan si Syirah ni. Kadang-kadang tu si Fauzi ni tak balik langsung ke rumah. Kalau Syirah tanya ke mana dia pergi, si Fauzi ni akan marah balik dekat si Syirah. Dia cakap suka hati dia lah nak pergi mana ke, nak tidur mana ke. Dia kata dengan Syirah jangan sibuk hal dia. Syirah ni masa tu dia betul-betul dah rasa tertekan dah dengan hidup dia. Akhirnya dia terpaksa mengadukan hal ni dekat kawan baik dia, si Suhana tu. Sebenarnya si Syirah ni, dia kalau boleh, dia memang tak nak kawan baik dia ni tahu masalah yang berlaku dekat dia. Dia tak nak kawan baik dia tahu. Tapi manakan dah tak tahan sangat kan. Lagipun dengan siapa lagi dia nak mengadu. Si Syirah ni dah lah hidup sebatang kara kan. Akhirnya dia bagi tahu juga segala masalah dia ni dekat kawan baik dia, si Suhana ni. Suhana ni bila dia dapat tahu yang Syirah ni sakit sampai macam tu sekali, so marah betul lah dia dengan si Syirah ni. Sebab kenapa baru hari ni si Syirah ni nak bagi tahu setelah sekian lama sakit tu. So tengah hari tu jugalah si Suhana ni datang ke rumah Syirah, ambil Syirah, bawa dia pergi ke klinik. Tapi seperti biasalah, bila sampai ke klinik, doktor bagi tahu yang Syirah ni tak sakit pun. Cuma mungkin si Syirah ni mungkin penat ataupun stres agaknya. Suhana bagi tahu kat Syirah ni, mungkin si Syirah ni dia terkena santau orang ataupun kena buatan orang. Tapi Syirah ni memang tak nak percaya pun dengan benda-benda karut ni. Si Syirah ni fikir, siapa je yang nak santau atau kenakan orang macam dia ni? Siapa je? Tak mungkin pun ada orang yang busuk hati atau sakit hati dengan dia. Dia ni langsung tak terfikir pun yang mungkin mak mentua dia yang santau dia. Langsung tak terlintas pun kat hati dia apa yang berlaku ni, apa yang berlaku kat dia ni berpunca daripada mak mentua dia sendiri. Dia tak terfikir pun. Mulai daripada hari tu, saat tu memang Suhana je lah yang banyak ambil berat pasal si Syirah ni. Berkali-kalilah Suhana ni ajak Syirah ni pergi berubat kampung. Sebab dah banyak kali sangat dah si Syirah ni pergi klinik, pergi hospital, tapi langsung doktor-doktor ni tak dapat detect apa yang si Syirah ni sakit. So si Suhana ni pun ajaklah si Syirah ni pergi cuba berubat kampung lah. Si Syirah ni bukannya dia tak nak ikut Suhana ni pergi berubat kampung, tapi memandangkan jarak rumah tempat yang Suhana ni nak ajak pergi ni jauh, dia takut suami dia tak nak benarkan pula. Lagipun suami dia bagi tahu yang Syirah ni tak sakit pun. Dia sengaja je buat-buat sakit sebab nak tarik perhatian suami dia. Sebenarnya guys, dalam masa yang sama ni, Syirah ni dia dah mula pun tawar hati dengan si Fauzi. Dah mula dah tawar hati dah. Dia rasa pelik dengan sikap si Fauzi ni. Takkanlah tak nampak langsung keadaan Syirah yang makin hari ni makin tak bermain. Dah macam mayat hidup dah. Kurus kering dah. Tinggal sikit je lagi nak jadi tengkorak dah si Syirah ni. Sebenarnya Syirah ni memang sedih betul lah dengan keadaan dia ni. Dia bukan sedih pasal diri dia je.
Dia sedih juga dengan sikap suami dia ni yang langsung tak nak ambil tahu pasal dia ni. Satu hari tu, suami si Syirah ni pergi outstation lagi. So si Syirah ni, dia ambil kesempatan untuk pergi berubat dekat tempat yang kawan dia cakap ni. So cepat-cepatlah dia rancang dengan Suhana ni untuk pergi ke tempat yang dia nak berubat tu. Si Suhana pula memang tunggu green light daripada si Syirah ni je untuk bawa dia pergi berubat. Bila si Syirah ni kata on, memang tak tunggu lama lah. Terus je lah si Suhana ni bawa si Syirah ni pergi berubat dekat tempat yang dia masukkan tu. Jauh perjalanannya daripada rumah Syirah. Ambil masa nak dekat 2 jam baru sampai dekat tempat tu. Sampai dekat tempat berubat tu, tak sempat si Syirah ni nak bagi tahu apa sakit dia dekat pakcik tu. Pakcik yang nak berubatkan dia tu dah bagi tahu dulu dah apa sakit dia. Pakcik ni bagi tahu yang si Syirah ni memang sah kena buatan orang. Memang ada orang yang busuk hati dan dengki sangat dengan si Syirah ni. Yang buat si Syirah ni bukan orang lain pun, orang yang Syirah kenal juga, kata pakcik ni. Si Syirah ni tadi kurius lah kan. So dia tanyalah dekat pakcik ni, siapa yang tergamak sangat nak santau dia tu? Dia tak buat salah apa-apa pun. Lepas tu pakcik ni pun bagi tahu kat Syirah, dia takkan bagi tahu siapa yang menyantau si Syirah ni. Tapi kalau Syirah nak tahu sangat siapa yang santau dia ataupun dengkikan dia, pakcik tu pesan, lepas berubat ni, waktu balik nanti, sebelum tidur, ambil wuduk. Masa nak tidur tu, selawat. Lepas tu minta pada Allah tunjukkan siapa yang punya angkara tu. Nanti Syirah akan dapat alamatnya masa dalam tidur nanti. Syirah ni bila dengar apa yang pakcik tu kata, dia just diam je. So pakcik tu pun teruskan ajalah berubatkan si Syirah ni. Masa Syirah nak balik tu, pakcik tu pesan lagi sekali. Dia suruh Syirah datang lagi berubat. Sebab banyak sangat dah santau yang dah kena kat Syirah ni. Pakcik ni tak mampu nak ubatkan Syirah atau buang santau-santau tu dalam masa sehari. Dia kena datang berulang lagi. Malam tu sebelum tidur, si Syirah ni pun buatlah macam mana yang pakcik tu ajar. Dia pun ambil wuduk, lepas tu dia selawat. Lepas tu dia minta pada Allah supaya diberi petunjuk. Lepas tu dia pun terus tidur. Malam tu dia mimpi. Dia mimpi mak mentua dia dengan bekas tunang suami dia ni datang berjumpa dengan dia. Sambil dekat tangan dia tu pegang beberapa ekor ular hitam. Ular tu betul-betul dilepaskan dekat Syirah. Lepas tu ular tu mematuk-matuk kaki si Syirah ni. Sambil tu mak mentua dia dengan bekas tunang suami dia ni ketawa terbahak-bahak tengok muka si Syirah. Terus si Syirah ni tersedar daripada tidur dia. Seolah-olah dia ni macam tak percaya apa yang dia nampak dalam mimpi dia tu. Lepas daripada mimpi tu, Syirah ni terus dah boleh agak dah yang mungkin apa yang berlaku ni adalah angkara daripada mak mentua dia sendiri. Sebab dia pun tahu yang mak mentua dia ni memang tak suka dengan dia sejak daripada awal lagi. Sebab dia memang bersungguh-sungguh nak jodohkan anaknya tu dengan perempuan pilihan dia. Cuma Fauzi je ni yang nak sangat kahwin dengan si Syirah. Sejak daripada hari Syirah pergi berubat tu, nampaklah ada sikit perubahan pada si Syirah ni. Dia dah mula ada selera nak makan. Sakit kepala pada waktu pagi tu pun dah kurang sikit-sikit dah. Cuma sifat dingin suami dia pada si Syirah ni tetap tak berubah juga. Asyik nak marah je si Fauzi ni. Nak dijadikan cerita satu hari tu, suami dia cakap dengan si Syirah. Dia bagi tahu yang dia nak kahwin dengan bekas tunang dia. Syirah ni sebenarnya tak terkejut pun bila suami dia cakap yang dia nak kahwin dengan bekas tunang dia tu. Sebab dia dah boleh agak dah perkara ni akan berlaku. Dia cuma tunggu je waktu bila yang suami dia akan bagi tahu. Sebab dia pun dah banyak kali dah tahu yang suami dia ni keluar dengan bekas tunang dia. Cuma dia tak kuasa je nak menanya. Sebab dia tahu kalau dia tanya je dengan suami dia, mesti confirm gaduh. Mesti gaduh punya. Sebab tu dia malas nak tanya. Masa suami dia cakap yang dia nak kahwin dengan bekas tunang dia tu, Syirah ni bagi tahu pula pada suami dia yang Syirah ni dia tak sanggup nak bermadu. Dia minta suami dia ni ceraikan dia.
Si Fauzi ni bila dengar si Syira ni cakap minta cerai, dia senyum je. Tanpa fikir panjang, dia terus ceraikan si Syira malam tu juga. Syira ni, bila si Fauzi ni ceraikan dia malam tu, dia langsung tak ada perasaan masa tu. Dia tak tahu dia nak rasa sedih ke, dia nak rasa kesal ke, dia nak suka ke, dia nak nangis ke. Dia langsung tak ada perasaan tu. Terus dia kemas pakaian dia malam tu juga. Lepas tu dia telefon kawan baik dia Suhana tu. Dia telefon untuk tumpang tinggal dengan Suhana. Malam tu juga si Suhana ni terus ambil Syira kat rumah Syira tu untuk bawa si Syira ni balik ke rumah dia. Lepas penceraian tu berlaku, si Syira ni kerap pergi berubat dekat pakcik tu. Dan makin lama, si Syira ni makin sembuh. Dari badan dia yang kurus kering tu kan, yang dah jadi tengkorak tu, dia dah mula kembali normal balik macam biasa dah. Dah cun balik dah. Dan dalam masa yang sama, dia kembali semula kepada kehidupan dia. Berkaitan pasal si Fauzi ni pula, ada jugalah Fauzi ni call minta maaf dekat si Syira. Dia nak balik semula dekat Syira. Tapi si Syira ni je yang malas nak layan lagi dah. Dia memang tak nak kembali pada bekas suami dia tu. Bukan dia marah pada si Fauzi ni, cuma dia tak nak lagi kejadian yang sama berulang lagi berlaku kat dia. Dia serik. Cukuplah kehidupan yang tak sampai 6 bulan tu berumah tangga, yang dia rasa macam dalam neraka. Dia rasa dia lebih seronok hidup macam sekarang ni. Berkaitan dengan mak mentua dia pula, kalau betul yang santau dia tu adalah mak mentua dia ni, biarlah dia berurusan dengan Allah. Si Syira ni, dia tak kuasa nak berdendam dengan mak mentua dia. Dia pun dah dapat apa yang dia nak kan. Anak dia pun dah kahwin dengan pilihan hati dia kan. So, dia harap puaslah hati mak mentua dia tu. Alhamdulillah, masa cerita ni ditulis, Syira ni bagi tahu dia dah pun kahwin. Dan dia pun tengah mengandung anak sulung. Dia minta doakan dia supaya kekal bahagia hingga ke jannah. Ini adalah pengalaman pahit dia yang dia kongsikan untuk semua pendengar Malam Mistik. Santau. Aku ni bila sebut pasal santau ni, santau menyantau ni, sampai sekarang aku masih tak faham. Kenapa kita ni sebagai seorang manusia yang hidup dekat zaman moden ni masih lagi mengamalkan perkara-perkara yang khurafat ni. Kita sendiri pun dah tahu benda ni syirik, buat juga. Kenapa? Sebab kita tak percaya pada qada dan qadar, ataupun kita tak percaya pada ketentuan Allah. Dalam hidup kita ni tak ada kebetulan. Semuanya dah ditentukan daripada sejak kita buka mata lagi. Semuanya dah diaturkan, dah ditentukan. So percayalah pada ketentuan ni. Santau menyantau ni bukanlah satu jalan penyelesaian pun. Dia akan jadi lagi satu masalah yang lain, jadi bencana pula. Aku pernah cakap sebelum ni, dekat cerita aku yang sebelum ni, aku tak ingat cerita yang mana. Jangan sesekali pun kita ni berurusan dengan setan. Sebab aku yakin setiap urusan dengan setan ni akan ada mudaratnya. Kalau tak kena pada kita, kena pada anak bini kita, kena pada keluarga kita. Kalau tak kena pada hari ni, kena hari esok ataupun tahun depan, akan mudarat juga. So renung-renungkanlah apa yang aku cakap ni guys. Pada Syira pula, aku doakan semoga Syira ni bahagia selalu di samping orang sayang, insyaAllah. Pada korang yang dengar cerita aku ni, aku doakan juga supaya korang semua dilindungi olehnya, insyaAllah. Alright, sentiasa korang pun berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, tutap, dah habis dah cerita Malam Mistik kali ni dah. Hingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Sebelum tu, korang jangan lupa yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekanlah sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Alright, sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Aku ingatkan sekali lagi, korang jangan berurusan dengan setan kalau korang nak hidup korang bahagia. Ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.